Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang boleh buat melainkan Allah. Maknanya dengan izin Allah saja kita boleh buat. Selain Allah, dengan izin Dia, dengan kehendak Dia, dengan kebenaran Dia, baru kita boleh buat. Tanpa izin Dia, kita tak boleh buat. Kita tak boleh cakap kita boleh merancang. Kita boleh merancang. Itu percakapan salah. Allah menentukan. Dia bukan macam tu. Kita merancang tak boleh. Kalau kita kata kita boleh merancang, maknanya kita pun Tuhan juga lah. Kita tak boleh merancang, melainkan dengan izin Allah. Kita hanya boleh merancang. Tak, kita hanya boleh merancang dengan izin Allah. Perkataan tu mesti ada. Kalau perkataan dengan izin Allah tak ada, kita telah mengaku diri kita juga Tuhan. Dan Allah menentukan. Allah tak boleh merancang. Ataupun rancangan Allah lebih baik. Makna Allah Tuhan lain, saya Tuhan juga, tapi Allah sementara. Itu semua perkataan salah. Percakapan salah ni, percakapan mempersekutukan Allah. Dan itu dosa besar. Percakapan tu bukan dosa kecil. Rashidi selalu cakap tu. Mana dia tahu itu dosa besar? Kami tahu lah. Jadi bila dosa besar, tentu iman hilang. Iman hilang bukan sikit, banyak. Baik dari Allah, buruk dari saya. Itu percakapan salah. Atau baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Itu perkataan salah. Baik dari Allah, buruk dari Allah. Itu. Saya tak boleh bagi baik, saya pun tak boleh bagi buruk. Siapa boleh bagi buruk? Tapi kenapa cakap buruk dari kelemahan saya? Cakaplah buruk dari saya. Saya pun Tuhan juga. Cakaplah dia langsung. Yang belajar agama. Allah Tuhan, Dia bagi baik. Saya Tuhan juga bagi buruk. Tak dipukul oleh semua orang. Kau dah mengaku Tuhan ya, Ustaz. Terus kena pukul Ustaz. Tapi orang yang depan tu pun tak tahu yang Ustaz cakap salah. Bila dia cakap baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Yang pun, okay, Ustaz ni baik, dia tawaduk, dia merendah diri. Tapi percakapan tu berdosa. Dosa besar. Kerana dia mempersekutukan Allah. Baik, buruk dari Allah. Siapa pun selain Allah tak boleh bagi buruk, tak boleh bagi baik. Siapa pun. Misfortune ataupun misfortune atau apa, lawan dia fortune. All from Allah. Jadi itu semua salah satu benda yang kena ada dalam hati kita, tuan. Ini rukun iman.
6 rukun iman yang akhirnya baik buruk dari Allah, tapi dia tak jadi praktikal. Kita tak boleh buat, hanya tahu je. Bila perbuatan baik dari Allah, buruk dari amalan saya. Macam Hindu, dia ada Tuhan bagi baik, dia ada Tuhan bagi buruk, dia ada Tuhan bagi anak, dia ada Tuhan bagi rosak. The destroyer and the creator lain Tuhan dia. The creator lain, the destroyer lain. Hindu. Dia tak apalah, dia musyrik, memang musyrik. Musyrik mean orang mempersekutukan Allah. Kita bukan orang musyrik. Ya. Jadi kata Allah, orang ahli kitab ni, Nasrani, dia buat konsep of monasticism. Maknanya konsep ketuhanan satu dia invent sendiri, yang cipta sendiri, bukan dari Allah. Iaitu Tuhan tu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dia kata Tuhan satu, tapi dalam 1 tu ada 3. Dalam 3 ada 1. Dia orang bagi contoh macam mana? Air, dia dalam 3 bentuk, tapi air, asap, air kan, steam, wap, tak tahu lagi apa, ais batu. Ais batu, air, 3 bentuk, tapi air. Macam tu lah dia kata 1 dalam 3, 3 dalam 1. So dia monasticism dia, konsep dia invented dengan diri dia orang sendiri. Oleh Allah kata, aku tak prescribe, aku tak bagi tahu mereka macam mana. Itu pun mereka tak dapat ikut dengan betul. Yang salah tu pun mereka tak boleh ikut dengan betul. Jadi orang Kristian, dia kata Isa, Roh Kudus dan Allah tu satu. Isa, Roh Kudus tu malaikat Jibril, dan Isa tu satu. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Allah boleh reincarnate, maknanya menjelma daripada Musa, boleh menjelma sebagai Jibril, Jibril boleh menjelma sebagai Allah. Macam tu lebih kurang. So mereka tu adalah satu. Nabi Isa juga ada penjelmaan Allah sebenarnya pada dia. Dijelmakan, Allah jelmakan diri dia sebagai Musa. Lepas tu dia nak bagus sikit jadi anak pula. Ada confused. Kalau anak macam mana pula 3 dalam 1, 1 dalam 3? It cannot be. It has to be Isa tu Tuhan. Kalau 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinity. Jadi Trinity ni banyak dibahaskan. Jadi momen tu, dia tu dah menyeleweng dari Kristian, sebab dia tak percaya Trinity. Dia percaya Tuhan tu satu. Dan 3 dalam 1, 1 dalam 3 ni dia orang tak. Jadi orang Kristian nak keluarkan dia dari agama Kristian, tapi dia tetap panggil dia Mormon di Amerika. Ada mazhab Kristian dulu dia orang tak percaya Tuhan 3, 1, 3, 3, Tuhan satu. Jadi Allah kata mereka buat ni, mereka percaya dapat menyukakan Allah. Allah beritahu. Tentu sekali Allah tak suka. Kalau Allah suka, tentu Allah bagi benda ni kat dia. Dia orang buat sendiri. Trinity tu dia orang yang reka, bukan Allah bagi kat dia orang. Sehingga ke hari ni mereka terus ada yang mempertikaikannya, ada yang percaya. Allah SWT bagi kita kalimah tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada terus. Bukan Allah satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita tak boleh cakap Allah bagi baik, saya baik.
buruk dari kelemahan saya. Ini perkataan mempersekutukan Allah dan dia dosa besar. Akibat dia buat dosa, apapun dia punya rule, iman hilang. Isap rokok, walau 1 batang, dia haram. Taklah dosa sebesar zina, tapi iman hilang banyak juga. Cakap buruk, cakap salah, iman hilang juga. Itulah paling banyak iman hilang. Jadi kata Nabi, jaga mulut. Jaga 2 lubang. Lubang atas, lubang 2. Kata orang, ada orang alim, orang apalah, Nizamuddin lah, beritahu Khalid Mustafa, kalau nak buat perempuan ni suka kau sukakan lubang atas, sukakan lubang bawah. 2 lubang. Lubang atas makanan bagus-bagus, lubang bawah kamu punya mesti keras. Jadi nak sukakan perempuan ni ada 2 keras. Beras atas, keras bawah. Pirasiri bawah dah tak keras lah. Baru 43 tahun, tak tahu lagi 50. Kalau bawah dah tak keras, atas beras tak ada, apa perempuan tu akan pergi buat? Cabut cari yang lain lah. Kenapa pula nak bersama dia? Untuk apa bersama? Beras tak ada, keras tak ada. Kalau keras tak ada boleh tahan ya, beras mesti ada. Banyak perempuan suami dia dah tak keras, dia boleh tahan ni. Sebab yang penting bagi perempuan tu bukan keras tu, yang bawah tu. Yang lagi penting yang atas tu. Tapi kalau dua-dua, oh, abang bagus, abangku sayang. Itu sebab orang buat bisnes memperkuatkan tenaga batin. Buat orang rumah kamu gembira dengan kamu, urut tenaga batin. Macam bisnes, tengok tak jadi juga. Urut tenaga batin, apa lagi ubat dalam Facebook tu banyak keluar. Itu menarik minat banyak lelaki. Sebab apa? Sangat penting untuk buat isteri dia gembira. Isteri dia tak gembira dah, bawah tak keras, malam atas beras tak ada. Jadi sebenarnya mulut ni bukan untuk itu. Yang utama mulut ni untuk buat usaha taiman. Manusia nak masuk beras saja. Masuk daging, ayam, semua yang sedap-sedap. Oh, sedap makan. Yang kedua bersetubuh, sedap. Jadi kalau nak hidup dunia syurga, 2 ni lah mesti ada. Apa yang syurga dunia? Bersetubuh bagus, makan bagus. Jalan-jalan sana, jalan-jalan. Jalan-jalan cari makan. Itulah dunia jadi syurga. Tapi yang bawah tu pun tak ada syurga kan? Yang atas pun tak syurga. Dan atas 2 perkara ni lah manusia cari duit. Macam Sufyan cari duit. Untuk 2 ni lah. Sekarang Sufyan tak ada bini, bawah dia keras tapi tak guna. Tapi dia setengah mencari sekarang. Dia kata dah dapat. Mana kau dapat? Dari mencari jodoh punya. Perempuan tu dah dapat. Kalau Allah izin tak lama lagi, dia dapatlah gunakan keras dia tu. Jadi inilah kesukaan manusia. 2 lubang ni. Sebab itu kata Nabi, kalau boleh jaga 2 lubang ni, syurga. 1, jaga cakap. Yang kedua tu jangan masuk lubang yang tak dibenarkan. Tidak, mana lubang yang Allah tak izin. Tak nikah lah. Jangan masuk lubang yang kamu tak nikah dengan dia.
hanya masuk yang kamu dah dinikahkan dengan dia. Dan mulut ni jangan makan benda haram, jangan cakap benda salah. Cakap tu jarang orang fikir. Selalu makan haram je. Makan babi, minum arak, isap rokok, tu orang tahu. Cakap buruk ni orang tak tahu. Tak ada orang pernah dengar bayan ni. Ceramah jaga cakap ni tak ada. Sedangkan ada hadisnya. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Percakapan siapa? Lebih baik dari percakapan mereka mengajak manusia. Inilah percakapan baik yang mulut ni kena cakap. Jadi mulut makan sedap aja. Lepas tu ada pula jalan-jalan cari makan. Macam-macam ada apa kata? Advertise sana sini. Restoran tu kan. Restoran kambing panggang di Shah Alam tu. Daripada Australia imported. Dia nak daging bagus tu, yang dia boleh buat steak tu, lembutnya tu. Dari Australia mahal. Sebab dia importednya. Daging bukan daging lokal. Dijaga dia punya ni. Taste dia betul punya taste daging tu. Takkan sepinggan tu RM10 lah. Ratus lah. Dia yang kadang orang Cina kan, kahwin dia satu meja RM1,000 harga meja tu. Sebab apa RM1,000? Makan semua yang tinggi-tinggi semua. 10 meja dah RM10,000. Makannya 10 meja tak ramai bang. 100 meja, 1000 meja. Sebab itu Cina kalau nak kahwin, duit sikit-sikit tak boleh. Macam Rashidi ni kalau Cina tak boleh kahwin. Mati pun Cina mahal. Mati. Nak beli tanah dia tu, nak buat dia punya kubur tu. Ada Cina dia dah beli awal dah. Ini kubur saya, tanah saya, untuk kubur saya. Mahal beli. Rashidi masuk Islam, mana ada bayar. Agama sangat murah tau. Agama murah, hampir tak ada. Sepatutnya dalam Islam kan, semayang jenazah, gali kubur, semua tu kena dibuat kerana Allah. Tak payah dibayar sepatutnya. Itu amalan agama. Gali kubur, semayang, jadi imam, nikah orang, semua tak payah dibayar sepatutnya. Tapi dah kena bayar semua. Dah sikit-sikit dah. Dah semua kena bayar. Menikahnya jadi saksi kena bayar. Yang menikah dibayar. Makan tu memanglah orang faham kena bayar. Tapi itu pun semua kena bayar. Semayang, makmum pun kena bayar. Imam pun kena bayar. Kubur pun, gali kubur kena bayar. Yang sebenar yang Allah mahu betul, tak payah bayar semua ni. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Itu bila ada kehidupan orang iman banyak. Orang beriman kepada Allah semua. Tahap tinggi. Dia takkan buat untuk duit. Apa lagi hari ni bayar ceramah agama pun kena duit juga. Pergi datang rumah untuk baca Yasin dapat duit juga. Semua bagi duit. Menggalakkan orang datang. Semua orang buat untuk duit. Semayang jenazah untuk duit. Rashidi nak duit, semua nak duit. Nak. Yazid nak duit, jadi nak buat benda jalan, kenalah keluar duit. Jadi manusia ni suka sangat dengan benda lah. Sebab dia suka duit tu. Sebab dengan duit tu dia dapat benda. Dengan duit tu dia dapat pinang perempuan, kahwin, kan? Dia dapat benda bawah lubang tu. Dengan duit dia dapat makanan masuk lubang atas tu. Kerja dia tak ada lain lah, 2 lubang tu je lah. Berkisar kehidupan manusia ni
seronok kat dunia ni. Yang Yazid kata dulu, aku tak ada ingin nak jadi kaya ke, nak jadi orang pandai ke, bijak ke, tak ada. Satu je aku nak. Aku nak enjoy. Enjoy hidup dalam dunia, atau dalam perkataan lain, seronok. Seronok dua lubang ni lah tuan. Seronok apa? Dua lubang ni. Lubang atas, lubang bawah. Itulah kerja si Yazid. Dan Sufyan hari ni lubang bawah tak dapat, dah kurang seronok. Hamzah Yazid dah tua dah. Nak juga lubang bawah tu, tapi dah tak berapa macam dululah. Jadi hidup Yazid nak seronok, mana nak penuhkan keperluan dua lubang. Itulah syurga ni. Kat dunia ni orang kata syurga itulah dia. Cina-Cina tu, Cina kaya banyak duit tu, dia makan dah ni, dah apa. Lepas makan, perempuan lah. Bos Rasidi di Cina, saya arak pun boleh tahan, tapi perempuan saya tak boleh tahan. Saya mesti dapat perempuan. Sebab itu kehidupan orang kaya semua nak jadikan dunia ni syurga, dua perkara ni lah. Arak yang mahal kan, minum tu wine, bukan wine murah punya, yang 200-300 tahun punya brew dah. Satu gelas berapa. Lepas tu perempuan pula. Lepas minum arak, makan seks. Itulah syurga. Jadi manusia yang tak guna mulut dia untuk usaha iman, memang haiwan. Confirm. Tak ada guna langsung mulut dia untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Langsung tak guna. Dia tak buat kerja tu. Kerja dia pun cari duit untuk isi lubang tu lah. Dua tu. Perempuan nak ke orang tak ada duit? Walau handsome mana pun, duit tak ada, minta maaf. Kan? Jadi sebab itu lelaki cari duit nak macam setengah mati. Ada dalam filem tu, makcik tu pukul pakcik. Bukan pukul. Kau cepat pergi ke laut. Cari duit. Orang lain semua kerja. Malas duduk rumah saja. Orang pun berjalan pergi ke laut depan rumah dia. Makcik tu marah pakcik. Duduk rehat, kerja tak nak. Itulah benda yang normal berlaku lah. Lelaki kena marah oleh perempuan sebab tak nak kerja. Macam Rasidi kena marah lah. Dia kena dengar tu, kalau dia kena marah, diam. Dia memang betul tak nak kerja. Perempuan nak itu je. Dia kahwin dengan kau bukan nak itu, dua lubang tu. Tak ada dia nak lainnya. Nak falsafah pun tak main. Jadi kalau kau tak kerja terus, aku mau halau kau pula. Aku cari laki lain yang boleh bagi aku dua lubang ni. Halo. Jadi manusia ni ada dua lubang ni lah yang dia rosak. Jadi kata Nabi, jaga dua lubang ni. Jadi kita kalau nak jaga lubang atas ni, yang paling bahaya ni lubang atas saja lah, yang paling banyak buat dosa. Kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Allah bagi tahu percakapan siapa lebih baik dari percakapan mengajak manusia kepada Allah. Kita nak buat. Kerja kita cari duit aja pagi sampai malam. Macam Sufyan. Pagi sampai malam, malam sampai pagi. Petang sampai malam. Kerja dia tukar. Ada dia kerja pagi, petang dia tak dapat. Petang sampai malam, pagi dia tak dapat. Carilah kerja lain yang kurang masa dapat banyak duit. Tak ada kan? Orang yang Allah bagi macam ni, orang yang kekasih Allah je. Kekasih Allah ni, Allah tak bagi dia kerja cari duit banyak. Kerja Allah tak bagi dia kerja lama untuk dia dapat duit. Tak ada. Allah bagi dia sikit masa kerja untuk cari kebahagiaan. Hampir-hampir kadang tak payah. Allah berkuasa. Nak buat apa dia nak bagi kekasih dia kerja cari dunia ni yang tak berharga ni, tinggalkan zikir, tinggalkan dakwah.
Sekarang kamu tengok saya. Ada saya kerja banyak? Ha? Ada. Ada? Anjala. Dari dulu sampai sekarang tak? Rashidi? Ha? Ada saya bagi masa banyak untuk kerja cari duit. Dulu sikit lah. Sekarang hampir tak ada. Dulu sebelum ni saya ada juga pergi college. Seminggu 3 jam. Dapat duit 3,600. Lepas ni saya dah berhenti, saya tak kerja. 3,600 bulan depan ni, InsyaAllah. Jadi daripada 3 jam itu tak ada kerja, itulah namanya peningkatan. Kau tahu peningkatan? Kalau satu orang dulu nak duit kerja 2 jam, sekarang 10 jam, itu bukan peningkatan. Itu kehinaan. Rashidi nak cuba jadi kekasih Allah, tak nak kerja, mana nak dapat duit? Dia bukan kekasih Allah. Rashidi bukan kekasih Allah. Kau kasih Allah? Kasih Rashida pun tidak. Rashidi apa orang pun tak ada cinta kat dia. Melainkan saya. Saya pun cinta bukan nak bagi dia duit, bagi dia agama. Itu yang sebetulnya. Tapi dia nak yang cinta dia bagi dia duit, tak ada. Betul tak, Rashidi? Cinta Rashidi bagi duit tak ada. Yang saya cinta dia nak bagi dia agama, dia tak nak. Di mana dia nak suka saya? Orang semua tak suka Nabi sebab Nabi nak bagi agama. Beria-ia cinta Nabi. Dia tak nak. Jangan kata kami nak kamu, kalau cinta kami duit. Kalau tak ada duit, cinta semua tak guna. Abang saya arwah Daud tu, saya bawa samad. Ini Profesor Madya, Profesor ke apa ke, yang pentingnya bagi aku duit, dia kata. Betul tak samad? Pasal ada dengar, yang penting bagi aku Profesor ke apa, aku tak kes, aku tak mau itu semua. Sebab setiap kali aku ziarah dia dah kubur sekarang, aku bagi dia duit. Hari raya bagi duit. Itu yang dia suka. Kau profesor ke, duit tak ada, apa profesornya? Lepas tu saudara aku tu tengok, mana pakcik punya kereta, aku nak tengok. Aku balik kematian arwah abang saya tu. Itu pula dia mau tengoknya saya. Dia tengok kereta saya buruk. Tapi kereta saya walaupun buruk, kereta orang kaya. Apa nama kereta saya? Camry. Tapi 2001 lah. Buruk lah, tapi kalau dia jaga lawa ajak dia. Jadi dia tak puas hati lah dia orang, kan? Cuma bagusnya. Jadi dia orang semua tengok duit. Balik kampung nak tunjuk kereta barang, berhutang semua. Orang kampung kata, buat apa kau pergi kerja Kuala Lumpur, tak ada duit? Kamu orang Kuala Lumpur balik, mestilah duit keluar. Kalau tak bagi duit, apa hal? Kan? Dia orang dah lah balik kampung tu banyak pakai duit. Masa situ kena bagi duit. Kalau tak bagi boleh juga, tapi dia orang tak bersuka lah. Jadi manusia ni semua cari duit dia sibuk. Masa dia habis cari duit. Ya, untuk apa? Untuk penuhkan 2 lubang. Duit tu untuk penuhkan 2 lubang, betul tak? Yelah, macam kita nak buat rumah, tak ada kita nak duduk selalu. Tapi makan ni, minum ni tak boleh, tak ada orang tak makan. Mesti. Boleh orang tak ada rumah tak apa. Tapi lubang tu tak isi, tu tak boleh. Sebab tu nak jaga lubang tu, kena kerja tu. Jadi Rashidi ada 2 lubang dia nak penuh. Lubang dia 2, lubang bini dia 2, lubang anak dia 2, anak lagi 2, makin banyak anak, makin banyak lubang nak diisi. Sebab itu yang banyak anak, macam Azri 6, saya dulu 8 kali 2, 16 lubang nak diisi atas tu. Itu yang dia orang semua duk fikir kan. Tapi saya tak bimbang. Saya tak pernah bimbang pun nak fikir macam mana nak itu semua. Saya sibuk dengan kerja dakwah je.
sikit masa saya buat untuk kerja dunia. Lebih dalam sikit tu Allah bagi banyak berkat pada saya dengan izin Allah. Sehinggalah ke hari ini langsung tak ada kerja untuk dapat duit. Allah SWT suka kepada kekasihnya, itulah yang dia buat. Kalau bukan kasih, macam Rasidi cuba buat macam saya, kopi. Amir Sat tak kerja, kita pun tak kerja juga. Mana boleh. Kau kena kerja. Kau tak sama dengan saya. Anzala cuba nak sama macam mana boleh. Sebab itu saya suruh dia kerja burger. Dia minta boleh kerja burger, boleh. Dia bukan kekasih Allah nak tak ada kerja dapat duit. Allah SWT bagi kasih dia buat kerja Nabi je. Menulis tafsir Quran dia. Itu yang lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai. Kita tulis tafsir Quran, kita baca Quran, kita sebarkan Quran. Dakwah, kita ajar Quran. Jadi yang paling baik di kalangan kamu, kata Nabi, yang membaca dan mengajar Quran. Betul tak? Jadi saya hari-hari membaca Quran, mentafsir lagi. Dan mengajar Quran, buat dakwah. Macam ni sekarang saya mengajar kamu Quran. Walaupun tak ada ayat Quran keluar lagi, 2 lubang aja keluar. Dia kata, ini bayan apa? 2 lubang tu, bahaya punya lubang tu tak? Kalau kita tak jaga dia, lubang tu buat dosa kita. Jadi kita boleh jadi kekasih Allah. Allah ajar kita cakap yang betul. Yang pentingnya jadi kekasih Allah. Allah bagi kita cakap yang betul, sehingga cakap kita tak buat dosa, buat kenaikan kedudukan kita, pahala. Dan Allah bagi kita dapat duit tanpa kerja. Kita hanya boleh dapat duit tanpa kerja bila kita yakin Allah bagi duit, bukan kerja bagi duit. Ini kita yakin kerja bagi duit, tak nak kerja. Tak boleh lah. Allah memang tak bagi duit itu. Ini kalau kita tak kerja, Allah tak bagi duit. Kata Amir Sat kata Allah bagi duit. Sekarang aku tak kerja, tak ada duit. Kata Anzala, aku nak duit mesti kerja. Baru ni dia kerja panda, dapat sikit. Sekarang nak jual burger. Kalau dia bagus lagi 1,500. Kalau tidak 1,200. Dia nampak sana duit. Saya kata bagilah panda atau Kak Rasidi, supaya dia kerja sikit. Dia tak nak. Tak. Kerja apa? Ini apa kerja kau Rasidi? Jual dekat tu. Dekat apa? Dekat Masjid India. Ya, jadi dia kena kerja. Dia tak boleh jadi macam saya. Supian tengok kerja teruk. Malam ada kerja shift dia, malam pagi, pagi malam, petang malam, malam pagi, kan? Kan macam kerja orang gila. Saya rasa kerja orang gila tu. Enak. Kenapa Supian dapat kerja macam tu? Duit dia banyak daripada saya. Saya tak ada kerja, duit banyak. Betul tak? Depan mata kamu tengok. Siapa yang yakin Allah bagi duit bukan kerja, Allah akan dalam hati dia lah, ke tahap yang Allah mahu, Allah bagi duit tanpa kerja. Azri dia dah dapat gaji sikit, dia kerja sampai Zuhur, lepas Zuhur tak kerja lah ya. Isnin, Jumaat. Sikit duit dia. Lepas tu dia nak menambah, nak kerja lebih, nak berniaga. Dia nampak dapat duit ni kena kerja. Kalau yakin kita macam tu, Allah tak bantu kita kan. Allah bertindak dekat kita mengikut apa kita sangka dia. Ini dalam hati tak ada langsung ingat Allah boleh bagi duit. Allah bagi iman je, duit tak ada. Duit memang kerja. Sebab itu semua orang yakin kerja bagi duit. Pagi-pagi Senin, pagi Rabu, pagi Selasa sampai Jumaat. Tuan tengoklah dekat highway tu. Berduru kereta. Itu belum masuk pukul 10 lagi. 10 pergi cari duit juga, berniaga je. Semua lintang pukang orang. Seluruh bandaraya di dunia sibuk. Pagi-pagi, petang, malam. Semua untuk 2 lubang ni tuan. Bahaya 2 lubang ni.
Jadi kalau kita guna lubang ni untuk cakap kebesaran Allah, untuk dakwah manusia kepada Allah, Allah buat kita senang, tenang, tenteram, bahagia, berkat di dunia dan di akhirat masuk dalam syurga. Tapi kita kata itu lambat lagi misal. Sekarang kita mau. Sekarang kalau aku tak boleh dapat duit, tak ada kerja, aku kena kerja. Itu dia orang tak nak lah. Dia orang tak nak susah dulu. Memula mestilah bila belum sampai yakin tu susah lah. Bila dah dapat yakin tu senang lah, macam misal sekarang. Dari dulu lagi saya tak ada fikir sangat tentang kerja dunia ni. Fikir tentang iman, agama, macam mana orang boleh dapat jadi baik, dapat iman, agama. Siang, malam, pagi, petang, tulis, macam-macam. Itu je fikir. Ada susah saya? Ada tidak? Saya tak ada. Itulah. Tapi walaupun contoh ada depan pun kamu tak nak ikut. Sebab tak percaya. Tak percaya. Mungkin tak menjadi pula aku ikut macam Mesak ni. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang bagi apa kita nak melainkan Allah. Ini mau cakap banyak. Cakap dengan niat nak sukakan Allah. Sehingga Allah suka, Allah masukkan. Yakin. Bila yakin kita betul, amal jadi betul, kehidupan kita bahagia dan sejahtera. Nampak macam senang ni kan? Betulkan percakapan. Nak betulkan percakapan, buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Hari-hari cuti mati saja. Bukan paling kurang 45 minit. Tempatan dan di seluruh dunia. Okey.